KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran reka bentuk grafik digital bersama dengan seorang cikgu yang cukup luas pengalamannya. Agak-agak siapa ya? Jom kita lihat profil cikgu kita hari ini. Okey, baik, hari ini kita bersama dengan Cikgu Abdul Halim bin Awang, merupakan guru reka bentuk grafik digital dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir Tangkak, Johor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Luqman. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat Luqman. Alhamdulillah. Terima kasih kepada cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Ilda. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar? Terima kasih kepada Cikgu Ilda yang sudi bersama juga dengan kita hari ini. Okey, Cikgu Halim. Ya, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa terlebih dahulu? Pentadsiran SPM Luqman untuk subjek reka bentuk grafik digital. Okey, baik. Jadi tanpa buang masa, saya hulurkan kelas ini kepada Cikgu Halim. Silakan Terima kasih, cikgu. Luqman. Sama-sama cikgu. Baiklah murid-murid. Okey, saya akan meneruskan untuk SPM 2022 siri pencotan. Saya akan menerangkan tentang reka bentuk grafik digital, kod subjek 7407/1. Okey, baiklah calon-calon SPM sekalian, bagi subjek reka bentuk grafik digital, pentadsirannya akan bermula pada 2 hari bulan Mac 2023 ya. Pada hari Khamis jam 2.30 hingga 4.30 petang lah. Masanya 2 jam. Baiklah, kita lihat format instrumen pentadsiran bagi subjek RGD. Okey, kertas 1 ujian bertulis, terdapat 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Jadi tempoh masa yang diperuntukkan ialah 2 jam ya. Markah keseluruhan adalah 100 ya Luqman. Ya cikgu. Okay, bahagian A 60 markah dan bahagian B 40 markah. Okey, kita lihat format pentadsiran bagi bahagian A ialah bilangan soalannya adalah 15, respon terhad. Okey, bentuk soalannya menguji untuk terminologi, fakta, convention, urutan dan lain-lain lagi. Manakala bahagian B pula, bilangan soalannya ada 4, jenis respon terhad dan juga respon terbuka. Markah yang diperuntukkan ialah 40 markah. Okey, akan diuji dari segi memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Jadi nisbah aras kesukaran adalah 5:3:2, iaitu aras rendah, sederhana dan sukar. Baik cikgu. Aras tinggi. Baiklah, kita lihat cakupan standard kandungan MPV reka bentuk grafik digital yang diuji, iaitu sebenarnya tajuk di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, keseluruhan tajuk iaitu asas grafik digital, asas rekaan grafik, tipografi, reka bentuk grafik digital, penghasilan karya grafik digital, reka bentuk penerbitan meja dan keusahawanan. Okey. Jadi itulah tentang seberingkas format pentadsiran untuk SPM. Okey, baik, terima kasih kepada Cikgu Halim atas penerangan. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh cikgu? Silakan. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Okey, baik kawan-kawan, untuk segmen ini kita nak fokuskan pula kepada penerangan langkah-langkah dalam menjawab soalan respon terhad bahagian A bersama dengan cikgu kita. Siapa lagi kalau bukan Cikgu Halim. Okey cikgu, silakan. Terima kasih Luqman. Sama-sama, Saya cikgu. teruskan. Okey, kita nak sentuh tentang bahagian A, pentadsiran SPM bagi subjek reka bentuk grafik digital. Okey, bahagian A seperti mana yang saya beritahu tadi, ada 15 soalan, iaitu soalan jenis select dan supply. Okey, markah keseluruhan bagi bahagian A adalah 60 markah. Jadi murid perlu jawab ke semua soalan. Bagi setiap soalan terdiri daripada 1 hingga 5 markah. Jadi maksudnya setiap soalan tu tak ada markah yang tetap lah. Dia boleh cikgu. berbeza-beza antara satu soalan dengan satu soalan yang lain lah. Jadi masa yang dicadangkan ialah 45 minit lah untuk menjawab soalan bahagian ini. Okey, kita lihat contoh soalan yang pertama, soalan 4 markah. Berikut merupakan contoh ciri-ciri grafik di dalam konsep asas grafik digital. Jadi baca ciri-ciri grafik digital. PQRS, P ialah gambar kurang jelas jika saiz diubah. Q, gambar tetap jelas walaupun saiz diubah. R, saiz fail kecil. S, saiz fail besar. Kelaskan ciri-ciri tersebut berdasarkan jenis grafik dengan menulis P, Q, R dan S dalam ruang yang disediakan. Baiklah Luqman dan calon SPM sekalian. Jadi apabila kita melihat soalan ini, jadi murid kena perlu perhatikan apakah kehendak soalan ini. Okey, jadi kalau kita lihat soalan ini memerlukan murid-murid mengelaskan ciri-ciri. Jadi perlu imbas kembali apakah jenis grafik raster dan juga grafik vektor. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, kalau kita lihat raster, P, gambar kurang jelas jika saiz diubah. Okey, ini seperti gambar foto. Baik. Luqman, kalau gambar foto kita besarkan, dia tentu sudah tentu menjadi kurang jelas. Betul cikgu. Okey, kemudian S, kita lihat saiz fail yang besar. Okey, kalau kita memilih untuk resolusi yang besar, so saiz fail automatik menjadi semakin besar lah. Baik. Okey. Manakala vektor pula, Q, gambar tetap jelas walaupun saiz diubah. Okey, ini seperti lukisan-lukisan art yang kita gunakan present seperti Illustrator ataupun freehand. Okey, kemudian R, saiz fail yang kecil. Jadi kita nak menyimpan fail ni pun dia sangat mudah kerana saiznya tidaklah besar sangat. Kita lihat jadi murid perlu ingat dua jenis grafik digital yang telah dipelajari, iaitu grafik raster dan grafik vektor. Ini pada peringkat permulaan mereka belajar di tingkatan 4. Okey, kita lihat contoh soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang kedua, 3 markah. Okey. Format-format fail grafik berikut digunakan dalam penghasilan grafik. Okey, kita lihat jadual .png, .gif, .pdf dan .tif. Tuliskan padanan yang betul bagi format fail itu dengan terminologi berikut di dalam ruang jawapan. Jawapan pertama telah diberikan. Terminologi: portable document format, okey, tagged image file format, graphics interchange format, portable network graphics. Jadi jawapan yang pertama tu dah diberikanlah .pdf. Ya. Okey, kita nak lihat jawapan. Saya rasa soalan ni sangat mudah Luqman kerana Betul, ada cikgu. clue di dalam ruang jawapan tu tersebut. Jadi kalau murid-murid jawab soalan ini, okey, lihat huruf permulaan bagi setiap perkataan di dalam terminologi tersebut lah. Ya, betul. Contohnya tagged image file format .tiff, graphic interchange format .gif, portable network graphic .png. Okey, saya rasa memang soalan ini soalan yang mudah untuk murid jawab dan mengenal pastilah. Betul. Okey, kita lihat soalan yang berikutnya. Okey, contoh soalan yang ketiga, soalan 4 markah. Okey. Rajah 1 menunjukkan butang kawalan mod dedahan kamera DSLR. Berdasarkan padanan mod dedahan dan fungsinya, tuliskan betul bagi padanan yang tepat dan salah pada padanan yang tidak tepat dalam ruang jawapan. Jadi lihat rajah 1 tu adalah gambar butang kawalan kepada sebuah kamera DSLR lah. Jadi kod mod dedahan ada simbol-simbol, ada 4 simbol di situ.
Fungsi yang pertama, merakam subjek supaya menampakkan ekspresi muka, merakam subjek yang bergerak, merakam subjek yang mempunyai depth of field yang luas, merakam foto dari dari jarak dekat sesuai untuk bunga atau subjek alam yang lain. Ya. Lokman pernah guna DSLR kan? Pernah cikgu. Alhamdulillah. Jadi tentu sudah biasa dengan mod-mod di pada butang kawalan. Betul, Begitu juga murid-murid RGD. Mereka pernah belajar di tingkatan 4 lah bagi tajuk ini. Patut gambarnya lawa-lawa cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, kita lihat bagaimana kita nak menjawab soalan inilah. Okey. Jadi bila kita nak lihat, kita kena ingat calon SPM kena ingat kembali, imbas kembali pengalaman mereka semasa menggunakan kamera DSLR. Iaitu kalau kita lihat mod yang pertama tu, ikon mod yang pertama tu gambar gunung sebenarnya kan. Okey, jadi fungsinya merakam subjek supaya menampakkan ekspresi muka. Tentu sekali salah muka dengan gambar gunung tu tak sesuai lah. Betul. Okey. Kemudian yang kedua tu gambar aksi seperti orang sedang berlari. Okey, jadi merakam subjek yang bergerak. Betul. Sebab itu adalah untuk kita merakamkan pergerakan. Okey. Kemudian yang bawah tu gambar sebahagian daripada badan manusia. Okey, merakam subjek mempunyai depth of field yang luas pun salah. Sebenarnya kalau kita merakamkan gambar portrait, mestilah depth of field yang sempit biasanya. Sebab tu belakang bahagian latar belakang gambar portrait biasanya kabur, betul tak Luqman? Betul, setuju cikgu. Okey, baik. Itu salah. Kemudian yang seterusnya ialah merakam foto dan dari jarak dekat sesuai untuk bunga atau subjek alam yang lain. Ini betul kerana ini kita nak rakamkan foto ataupun gambar makro. Okey. Jadi pastikan lihat kepada arahan soalan, tuliskan betul dan salah. Jangan tandakan tik ataupun pangkah Faham? Murid-murid. Okey, baiklah. Kita lihat soalan yang berikutnya, soalan yang keempat, 4 markah juga. Berikut merupakan contoh karya penerbitan meja. Tandakan tik bagi contoh yang betul dan pangkah bagi contoh yang salah pada ruang yang disediakan. Okey, ini melibatkan karya penerbitan meja. Ini pelajaran tingkatan 5 lah. Jadi di situ lihat contoh katalog, majalah, pembungkusan, surat khabar. Jadi apakah jawapan yang betul bagi soalan ini? Luqman boleh cuba? Boleh cikgu. Kalau ikutkan yang pertama tu katalog, saya rasa betul. Yang kedua majalah, saya rasa juga betul. Baik. Ketiga pembungkusan, saya rasa salah. Baik. Dan yang terakhir surat khabar. Yang ni saya keliru sikit. Saya rasa mungkin betul. Okey, baik. Kita lihat jawapannya. Okey, baik. Harapnya betul semua cikgu Okey, baik. Okey, tepat jawapan Luqman tadi. Katalog betul, majalah betul, pembungkusan salah, surat khabar betul. Baik. Jadi kita lihat karya penerbitan meja. Jadi dia mestilah melibatkan percetakan dan menghasilkan naskah. Okey. Kalau pembungkusan ni dia berbeza sikit. Memang ada cetakan pada pembungkusan tetapi dia bentuk yang berbeza, dia tak ada naskah kan. Okey, baik. Seterusnya kita pergi ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang kelima. Okey, 3 markah. Okey, pernyataan berikut adalah kaedah pameran kreatif. Nyatakan jenis-jenis pameran kreatif berdasarkan kaedah yang betul pada ruang jawapan. Jadi kaedah, mereka dan audien boleh berinteraksi secara terus. Kumpulan yang disasarkan adalah terhad. Pameran yang dijalankan di muzium atau galeri seni. Mereka bebas memilih lokasi pameran. Jadi jawapan yang diberi yang pertama tu, mereka dan audien boleh berinteraksi secara terus, iaitu pameran maya. Betul. Maksudnya pameran ni adalah pameran di atas talian lah. Okey. Jadi murid-murid bila melihat soalan ini, mereka perlu mengimbas kembali pengetahuan sedia ada mereka, iaitu kaedah pameran kreatif. Baik. Apakah kaedah-kaedah tersebut? Baru mereka boleh menjawab dengan baiklah. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, kumpulan yang disasarkan adalah terhad pameran sementara. Pameran yang bersifat sementara, maksudnya kita adakan contohnya di mall, kompleks membeli belah kan. Okey, dia bersifat sementara saja, kita buka booth kan. Okey, itu bersifat sementara lah.
Okey, kemudian pameran dijalankan di muzium atau galeri seni. Ini adalah pameran tetap. Ya. Contohnya kita pergi muzium, ada satu pameran kata kesenian Islam. Betul. Dia akan diadakan dalam satu tempoh masa yang lama, betul tak Luqman? Betul, cikgu. Okey, ini dikenali sebagai pameran Tetap. Okey. Kemudian mereka boleh memilih lokasi pameran kembara. Yang ni sama ada mereka bersendirian ataupun berkumpulan, mereka boleh pergi ke mana lokasi yang mereka nak buat pameran lah. Okey. Ini dikenali pameran Kembara. Okey, baik. Jadi 3 markah. Jadi murid-murid perlu ingat semula sebab dalam soalan ni tak ada pilihan jawapan lah seperti soalan yang sebelum kena ni kan. Fikir, cikgu, Kena fikir. Kena kerah sedikit. Kena fikir dan imbas mula Betul. pengalaman yang lepas. Ya. Okey, baik. Tapi di dalam jawapan ni biasa ada clue kan, pameran di muzium, betul. pameran di lokasi yang berbeza, bersifat sementara. Betul, Dalam pilihan jawapan ini dah ada keyword-keyword ataupun kata kunci yang murid boleh perhatikan dengan teliti lah. Baiklah Luqman, kita pergi soalan yang berikutnya, iaitu contoh soalan yang ke-6, 4 markah. Okay, berikut adalah langkah kerja menghasilkan make-up contoh ataupun dalam bahasa Inggeris mock-up produk reka bentuk penerbitan meja yang tidak mengikut urutan yang betul. A. Menghasilkan karya mengikut tema dan mencetak make-up contoh. B. Menyediakan bahan untuk make-up contoh mengikut saiz sebenar seperti imej yang berkaitan dengan tema. C. Menetapkan perkakasan, perisian dan reka letak. D. Memilih jenis, saiz dan warna font yang bersesuaian dengan tema. E. Membuat perancangan dengan menentukan tema, saiz dan konsep keseluruhan. Arahannya, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang yang disediakan. Langkah 1 diberikan. Iaitu langkah 1 yang diberikan tu ialah E yang pertama ya. Membuat perancangan. Kat situ pun dah ada kata kuncinya. Betul, cikgu. Membuat perancangan. Jadi apa-apa pun sebelum kita buat apa-apa Rancang. perlu rancang dulu. Rancang Betul. perjalanan anda. Okey. Baiklah, kita lihat jawapannya ya. Okey, di situ saya dah highlight kan kata kunci bagi setiap pernyataan ya. Okey, kita lihat langkah yang kedua, C, menetapkan perkakasan, perisian dan reka letak. Jadi selepas kita buat perancangan, jadi kita kena sediakan perkakasan ataupun peralatan lah, perisian dan juga reka letak bagaimana yang kita hendak. Ya. Okey, kemudian langkah yang ketiga, memilih jenis, saiz dan warna font yang bersesuaian dengan tema. Okey, dan juga langkah keempat, B, menyediakan bahan untuk make-up contoh mengikut saiz sebenar seperti imej yang berkaitan dengan tema. Sediakan bahan. Dan langkah kelima, menghasilkan karya mengikut tema dan mencetak. Itu adalah kata kunci untuk langkah yang terakhir. Ini soalan yang urutan ya. Okey, kita lihat soalan yang berikutnya, soalan yang ketujuh. Jadual 5 merupakan sebahagian istilah yang digunakan dalam terminologi warna, iaitu hues, tint, shades, chrome dan tone. Okey, berdasarkan jadual 5, padan dan tuliskan istilah dengan huraian yang betul pada ruang jawapan. Okey, huraian, warna-warna rona yang ditambah dengan warna hitam, warna-warna rona yang ditambah dengan warna putih, warna-warna rona yang ditambah dengan warna kelabu, skala warna campuran hitam dan putih. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, yang pertama itu adalah shades ditambah dengan warna hitam. Okey, kita lihat shades pada roda warna. Jadi murid-murid pernah melakukan kerja khusus dan membuat roda warna seperti inilah. Okey, kena imbas kembali. Kemudian warna-warna rona yang ditambah dengan warna putih pula ialah tint ataupun seri warna. Okey, kemudian warna-warna rona yang ditambah dengan warna kelabu ialah tone. Okey, tone, dan juga skala warna campuran hitam dan putih ialah chrome. Okey, jika murid-murid masih ingat apa yang mereka telah lakukan secara amali secara praktikal, insya-Allah mereka boleh menjawab soalan ini dengan baik. Okey, dan kita lihat contoh soalan yang ke-8, 4 markah. Rajah 5 menunjukkan label pembungkusan sebuah produk berasaskan minuman. Labelkan maklumat tersebut dengan jawapan yang betul pada ruang jawapan. Okey, lihat rajah tersebut, susu strawberry, gambar pembungkus makanan lah, pembungkusan okey, botol minuman air. Jadi A kita nak labelkan, B, C dan D. Apakah yang mewakili label tersebut lah. Okey, baiklah.
kita lihat A adalah jenama A adalah jenama, B ialah logo dan C berat bersih kandungan. Akhir sekali D ialah harga barangan. Ini adalah perkara yang biasa kita lihat pada sebuah pembungkusan makanan. Betul tak Lokman? Betul cikgu. Okey, saya rasa Lokman pun boleh jawab kalau lihat soalan ni, walaupun Lokman tak belajar fotografi digital kan. Betul. Okey, baiklah Lokman. Saya rasa itu saja perbincangan untuk soalan kita bahagian A lah. Okey, baik. Jadi jelas dan nyata kepada kita bagaimanakah langkah-langkah dalam menjawab soalan respon terhad bahagian A. Dan sekarang kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik, untuk segmen ini pula kita nak fokuskan kepada langkah dalam menjawab soalan struktur, respon terhad dan respon terbuka dalam bahagian B bersama dengan cikgu kita iaitu Cikgu Halim. Okey cikgu, silakan. Baik, terima kasih. Sama-sama cikgu. Okey, kita lihat bahagian B. Okey, ada 4 soalan di bahagian B, supply Okey, markah yang diperuntukkan untuk keseluruhan soalan ialah 40 markah. Okey, jadi murid perlu jawab ke semua soalan. Okey, 10 markah untuk setiap soalan. Masa yang dicadangkan 75 minit. Jadi bahagian B sebenarnya setiap soalan tu ada pecahan-pecahannya. Seperti A, B, C. Okey, begitu ya. Dan markah pun ada pecahannya jugalah. Lokman Okey cikgu. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat contoh soalan yang pertama, 10 markah. Okey, Rajah 11 menunjukkan sejenis produk yang dikeluarkan oleh industri kecil tempatan. A, nyatakan 2 jenis bahan promosi yang sesuai bagi mengiklankan produk ini. 2 markah. B, berikan 2 maklumat tambahan yang sesuai untuk dimasukkan dalam label pembungkusan produk tersebut. 2 markah. Terangkan 3 ciri pengiklanan yang baik boleh diaplikasikan bagi mempromosikan produk tersebut. Okey, jadi kita murid-murid ataupun calon SPM perlu perhatikan soalan ini dan baca dengan teliti supaya dapat menjawab dengan baiklah. Okey, lihat kata kunci yang terdapat di dalam soalan. Contohnya soalan bahagian A, kita nak jawab soalan bahagian A itu, nyatakan 2 jenis bahan promosi. Jadi dah kena ingat semula lah apakah itu bahan promosi. Baik. Okey, kita lihat bagaimana nak jawab. Okey, jadi bahan promosi, kalau kita lihat kat sini ada pelbagai bahan promosi: gegantung, kain rentang, risalah, poster, iklan interaktif. Okey, jadi nyatakan 2 jenis bahan promosi yang sesuai bagi mengiklankan produk ini. Contoh jawapan ialah gegantung, risalah. Okey, jadi sebenarnya mungkin lebih bahan jenis bahan promosi yang kita boleh gunakan, tapi murid perlu jawab 2 sahajalah. 2 sahaja. Berdasarkan markah cikgu. Okey, untuk kita iklankan produk tersebut lah. Okey, kemudian soalan B, berikan 2 maklumat tambahan yang sesuai untuk dimasukkan dalam label pembungkusan produk tersebut. Ini pun 2 markah. Jadi sebenarnya seperti soalan yang bahagian A tadi, Lokman, betul tak? Pembungkusan makanan kan. Jadi ada banyak maklumat di situ kan yang boleh kita nyatakan. Betul. Jadi untuk mendapatkan 2 markah saya rasa tidak menjadi masalah. Okey, antaranya maklumat yang kita boleh nyatakan ialah ramuan, jenama, berat bersih kandungan, tarikh luput makanan, logo, alamat syarikat dan juga harga produk. Jadi murid perlu pilih 2 sahajalah untuk memberi jawapan untuk soalan ini, bahagian ini. Okey, jadi kalau katakan tak ingat, jadi ingat ketika kita membeli makanan kan, contohnya air kotak ke kan. Okey, jadi apa yang ada kat, di label kotak tersebut kan. Okey, baik. Kita lihat bagaimana nak jawab soalan bahagian C pula. Terangkan 3 ciri pengiklanan yang baik boleh diaplikasikan bagi mempromosikan produk tersebut. Nah, markahlah. Jadi kita lihat yang pertama mestilah informatif. Okey, ada maklumat lah, menyampaikan mesej, idea dan penerangan yang terperinci tentang produk yang dipromosikan. Okey, ini perlu Lokman. Sebab kalau
tidak kita punya pelanggan tidak yakin dengan produk yang kita keluarkan. Betul. Okey, kemudian kreatif, reka bentuk yang unik seperti penggunaan skema warna dan grafik yang terang, menarik perhatian audiens. Betul. Ini penting juga ni. Okey, kadang-kadang murid kanak-kanak kecil dia tertarik dengan warna-warna yang terang. Betul. Okey. Kemudian media yang tepat, pemilihan media untuk mempromosikan produk yang kita hasilkan tu bersesuaian agar iklan dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Contohnya gunakan televisyen, media elektronik di telefon. Okey, kemudian yang keempat, mudah diingati. Mempunyai elemen yang boleh memberi keterujan kepada audiens terhadap jenama, produk dan perkhidmatan agar lebih mudah dikenali dan diingati oleh pelanggan. Ini sangat penting juga. Betul, cikgu. Okey, bila nampak je kita dah rasa nak membeli. Betul. Tu ada. Unikan, cikgu. Keunikan. Okey, baiklah. Okey, jadi pilih 3 sahaja dengan huraiannya untuk menjawab soalan bahagian ini untuk mendapat markah penuh lah. Baiklah, kita pergi ke soalan yang berikutnya. Contoh soalan yang kedua iaitu Raja 12 menunjukkan proses penghasilan logo menggunakan presien grafik vektor. Objek berlabel Q terhasil daripada arahan modify combine. Berdasarkan Raja 12, nyatakan fitur gabungan yang diaplikasikan pada objek berlabel Q. 1 markah. Uraikan langkah-langkah menghasilkan objek berlabel Q melalui operasi fitur gabungan di jawapan 3A dengan mengambil kira 3 bulatan telah tersedia. 4 markah. Terangkan langkah-langkah menghasilkan tag Smart Old 5 markah. Okey, ini ketika penghasilan logo dalam tajuk identiti korporat semasa di tingkatan 5 lah mereka belajar ni. Okey, jadi perlu imbas kembali apakah pengalaman yang telah lalu, apakah mereka proses yang telah mereka lakukan. Betul. Baiklah. Kita lihat bagaimana calon-calon SPM nak menjawab soalan ini. Yang pertama, nyatakan fitur gabungan yang diaplikasikan pada objek berlabel. Jadi jawapannya ialah punch. Jadi sebelum kita jawab punch tu, kita nak tahu apakah yang terdapat dalam menu modify combine, iaitu ada union, punch, divide, intersect. Jadi murid perlu tahulah union ni bentuknya macam mana, apa yang akan berlaku kalau kita union. Union kalau kita tahu dalam bahasa Melayu ialah kesatuan lah. Kita satukan katakan ketiga-tiga bulatan tersebut. Jadi bentuknya akan jadi lain lah, Luqman. Ya, betul. Kemudian punch, kita tebuk macam kita gunakan punch penembuk lubang tu. Okey, dia akan hilang. Okey, kemudian divide, kita bahagikan kepada semua bahagian yang bertindan itu. Okey, kemudian intersect pun kita ada pecahan dia kan. Okey, baiklah. Jadi untuk soalan ini kita lihat daripada penggabungan 3 bulatan itu Luqman, kemudian dia jadi image yang Q tu kiri dan kanan itu dah hilang kan. Betul. Seperti dah ditebuk, dah dibuang dah. Itu yang dinamakan punch lah. Baik, kita lihat untuk B pula, soalan B pula. Huraikan langkah-langkah menghasilkan objek berlabel Q melalui operasi fitur gabungan di jawapan 3A. 4 markah. Jadi bagaimana pula kita nak hasilkan Q tadi. Okey. Jadi kita perlu mengingat kembali calon-calon SPM perlu ingat kembali apakah langkah-langkah yang mereka telah lakukan semasa menghasilkan logo. Okey, yang pertama, aktifkan ellipse tool dan lukis satu bulatan besar seperti dalam Raja 12. Okey, ini kena murid-murid perlu membayangkan apakah pengalaman lepas yang mereka telah lakukan. Kemudian lukis satu bulatan yang lebih kecil dan kopi bulatan tersebut serta susun seperti Raja 12. Okey. Aktifkan pointer dan pilih ketiga-tiga image bulatan. Pilih menu, modify, combine dan punch. Okey, macam soalan tadi yang pertama kita dia tanya apakah menu modify combine saja, betul? Okey. Jadi inilah jawapannya. Baik. Jadi apa yang murid-murid ataupun calon SPM perlu lakukan ialah mereka perlu menyatakan kata kunci ataupun tools. Okey, tools itu penting untuk mendapat markah seperti ellipse tool. Copy, apa yang mereka lakukan? Pointer, punch, itu adalah keyword-keyword yang perlu ada dalam jawapan mereka. Baik. Kita lihat soalan C pula. Terangkan langkah-langkah menghasilkan tag Smart Owl. Okey, kita lihat. Yang pertama kita nak buat apa? Aktifkan ellipse tool dan lukis satu bulatan besar yang mengelilingi objek kepala burung tadi. Bentuk burung kita tahu owl, burung hantu kan? Betul, cikgu. Okey. Jadi aktifkan text tool dan typekan perkataan Smart Owl. Klik pointer dan aktifkan perkataan Smart Owl dan bulatan bulatan tadi. Pilih menu text
attach to path. Okey. Jajarkan perkataan mengikut kesesuaian dan akhir sekali simpan hasil kerja. Jadi kita lihat di sini mesti ada perkataan tools yang mereka gunakan, iaitu antaranya ellipse tool, text tool untuk menulis teks. Kemudian boleh buat tetapan untuk teks juga. Baik. Kemudian click pointer, kita nak attachkan teks kepada bulatan tersebut, dan pergi kepada menu text attach to path. Maksudnya bulatan tadi hanyalah untuk jadikan path dia lah, nak dapatkan lengkungan tersebut. Okey, kemudian jajarkan ikut kesesuaian. Okey, contohnya perkataan tersebut berada di tengah-tengah. Jadi kita attach to path kedudukannya, dan last sekali akhir sekali kita simpan hasil kerja lah. Okey, itu cara menjawab soalan inilah. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Untuk bahagian B, Raja 13B merupakan bahan promosi yang dihasilkan menggunakan perisian penyuntingan. Berdasarkan Raja 13B, nyatakan nyatakan jenis bahan promosi tersebut, 1 markah. Nyatakan kaedah pengiklanan yang sesuai untuk bahan promosi di jawapan A, 1 markah. C, terangkan langkah menyisip imej Raja 13A ke Raja 13B dan membuang imej latar belakang bagi Raja 13A. Terangkan langkah memasukkan perkataan sunny, juicy. Okey, 3 markah. Jadi kita lihat soalan ini ada banyak sedikit pecahannya lah, A, B, C dan D. Okey. Kita lihat soalan A dulu. Nyatakan jenis bahan promosi tersebut. Kita lihat kat 13B tu, bahan promosi ialah gegantung. Biasa kan kita lihat okey. Kalau di luar sana banyak yang gantung di tiang-tiang lampu di jalan raya, okey, untuk mengiklankan produk. Ini contohnya produk makanan lah. Okey, kemudian yang B, nyatakan kaedah pengiklanan yang sesuai untuk bahan promosi di jawapan A. Kita lihat soalannya, jawapannya ialah gegantung, jadi ia media cetak lah, dalam bentuk cetakan. Okey. Seterusnya, soalan C. Terangkan langkah menyisip imej Raja 13A ke Raja 13B dan membuang imej latar belakang bagi Raja 13A. Jadi apa kita nak buat? Kita nak pindahkan gambar 13A tu, gambar 2 gelas air oren tu, ke dalam kita punya gegantung. Jadi kita lihat, aktifkan imej Raja 13A dan pilih pen tool untuk memilih gelas fresh orange bersama buah oren. Okey, murid perlu memilih pen tool lah, buat pilihan. Klik kanan dan pilih make a selection dan klik OK. Pilih move tool, klik dan seret imej pilihan ke paparan Raja 13B. Jajarkan imej mengikut kedudukan yang dikehendaki. Pilih menu edit transform, scale untuk ubah saiz imej gelas tadi. Jadi sebenarnya selain daripada pen tool, ada juga tool yang lain yang murid-murid boleh gunakan. Contohnya lasso tool, okey, magic wand, okey, cuma mungkin jadi tak menjadi masalah sekiranya murid menggunakan tool yang berbeza lah. Masih lagi boleh mendapat markah, tak ada masalah lah teman. Okey, semuanya berdasarkan pengalaman yang lepas saja. Okey. Kemudian yang di bawah tu transform scale. Scale ni untuk kita ubah saiz yang sesuai lah. Okey. Kita lihat contoh soalan yang keempat, iaitu 10 markah. Raja 14 menunjukkan maklumat berkaitan perniagaan perkhidmatan menservis motosikal yang anda akan jalankan. Okey, nama syarikat bengkel H&M, jenis perkhidmatan menservis motosikal, idea konsep tu gambar roda dan juga gambar apa tu Lokman? Spana juga. Spana Okey, baik. Berdasarkan Raja 14, lakar logo untuk perniagaan itu dalam bentuk lakaran kasar yang jelas pada ruang jawapan. Terangkan logo anda dari aspek jenis muka ketat dan jenis logo. Baiklah, soalan yang bahagian A ni dia suruh lakarkan. Okey, bila lakarkan kita mesti fikirkan satu idea berdasarkan idea konsep yang telah diberikan berdasarkan gambar roda dan gambar spana tu untuk masing kita punya logo lah, identiti corporate kita. Okey, kita lihat contoh lah. Ini contoh yang saya berikan. 6 markah. Okey, H&M prestasi unggul keutamaan kami. Jadi kita lihat image roda tu sebenarnya di bahagian belakang kita dah jadikan dia sebagai vector art. Betul. Okey, begitu juga dengan gambar spana lah. Okey, tak semestinya dia serupa dengan apa yang telah diberikan, tetapi masih lagi idea konsep yang sama lah. Okey, dan kita tambah perkataan H dan M kerana itu adalah nama perniagaan tersebut. Kemudian kita ada tagline di bahagian bawah dia. Okey, jadi lakaran, bila lakaran sebenarnya kita tidak perlu mewarna bila dalam soalan menyatakan perlu lakarkan, jadi murid tidak perlu mewarna lakaran tersebut pun.
Okey, sekiranya soalan tersebut minta lukis dan warnakan, dan baru boleh warna. Okey, jadi lakaran yang seperti ini akan diambil kira dinilai dari segi menempati jenis logo, menempati tema, guna semula image, memasukkan teks, estetika dan juga kreativiti. Okey, kena ada ciri-ciri ini. Ciri-ciri ini untuk mendapat markah yang baiklah. Baik. Calon SPM. Okey, jadi terangkan logo anda dari aspek jenis muka type. Jadi muka type apa yang kita gunakan? Contohnya H dan M tu, itu adalah muka type serif. Mempunyai garisan nipis yang melengkung pada bahagian hujung kaki sesuatu huruf yang juga disebut echo lah. H dan M tu. Okey, ada echo. Serif biasanya murid terkeliru serif dan sans serif. Okey. Sans serif tak ada echo. Serif ada echo. Yes. Okey, baik. Jenis logo, combination. Logo yang menggabungkan penggunaan ikon dan font. Ada perkataan dan juga ada simbol lah, ikon. Okey. Kita nak lihat bila kita menjawab bahagian B ni, ciri-ciri jawapan yang baik ialah ringkas dan spesifik. Jadi untuk soalan langkah kerja digalakkan untuk memulakan ayat dengan kata kerja. Tool yang digunakan, operasi yang dilaksanakan, tetapan yang dibuat. Okey, ini seperti mana yang saya nyatakan tadi lah. Saya tunjuk contoh. Okey, kemudian contoh kata kerja soalan bahagian B, nyatakan, senaraikan. Jadi murid-murid perlu sekadar menyenaraikan saja, menuliskan isi dengan sedikit ayat yang ringkas atau frasa dan ditulis dalam satu ayat. Okey. Baiklah, contohnya susun atau reka letak yang kurang menarik. Penggunaan font yang kurang sesuai. Saiz font bagi teks promosi sangat kecil. Itu contoh ayat ringkas, spesifik. Betul. Okey, jelas. Baik. Contoh kata kerja soalan bahagian B lain, terangkan, jelaskan, uraikan beserta sebab atau alasan, ditulis dalam dua ayat, iaitu isi dan juga huraian. Boleh juga ditulis dalam satu ayat dengan syarat semua kata kunci terangkum. Kita lihat contoh. Rancang reka letak menggunakan kaedah lajur dan grid untuk meletakkan imej produk pada kedudukan yang lebih menarik. Okey, penggunaan font yang kurang menarik, gunakan font yang lebih menyerlah dan tebal untuk menjelaskan mesej bahan promosi. So dalam dua ayat kan? Betul. Okey. Baiklah, yang ketiga, huraikan. Memerihatkan sesuatu perkara yang ditanya. Huraian tertumpu kepada langkah kerja atau ciri. Untuk langkah kerja perlu mengandungi kata kerja, tool yang digunakan, operasi yang dilaksanakan, tetapan yang dibuat. Okey, ini untuk bahagian B dari segi huraian lah. Contohnya, klik rectangle tool, hasilkan dua objek segi 4. Klik polygon tool, tetapkan saiz 3, hasilkan dua objek segi 3. Okey, nampak jelas ya, kita menghuraikan tentang langkah kerja dengan jelas. Beginilah bagaimana kita nak dapatkan satu jawapan yang baik. Betul. Ini peringatan untuk calon-calon SPM lah, subjek reka bentuk grafik digital. Itulah Luqman. Okey, contoh fokus soalan, cara, kaedah ataupun teknik gabungan transformasi, elemen prinsip rekan grafik, teori, skema, terminologi warna. Jadi isu soalannya apa? Melibatkan tema tertentu dalam kehendak soalan lah. Jadi okey, baiklah. Itu saja untuk bahagian B, Luqman. Baik. Okey, baik. Jadi itu cara menjawab bagi bahagian B. Nampak mudah, tapi ingat, jangan ambil mudah. Baik, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi sudi menonton Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Cikgu Abdul Halim. Baik, kita sudah mendapat penerangan bagi bahagian A dan juga bahagian B dan bagaimana untuk menjawab soalan-soalan di bahagian tersebut dalam mata pelajaran reka bentuk grafik digital bersama dengan Cikgu Halim. Baik, jadi mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan kepada kita dapat memudahkan murid-murid dalam menjawab soalan. Okey, Cikgu Halim. Ya, baik. Untuk segmen ini mungkin ada sedikit kata-kata nasihat ataupun rumusan bagi pembelajaran kita hari ini. Cikgu Halim, silakan. Baiklah Luqman. Okey, dan calon-calon SPM sekalian, okey, apa yang perlu anda buat? Saya ada sedikit pesanan ringkas. Okey, apabila kamu
masuk ke Dewan Perperiksaan dan bersedia, okey, duduk dengan tenang. Betul. Okey. Jangan kalut, cikgu. Ya, betul. Okey, jangan stres. Okey ya. Jadi tenangkan, bawa peralatan yang perlu, okey ya. Apabila mendapat kertas soalan dan dibenarkan untuk melihat kertas soalan, okey, calon-calon SPM saya nasihatkan untuk preview ke semua soalan. Baik. Baca secara ringkas ke semua soalan daripada soalan yang pertama bahagian A. Ya. Okey, sehingga ke soalan 15 bahagian A. Kemudian pergi pula soalan bahagian B. Baik. Okey, soalan pertama hingga soalan yang keempat. Okey, baca keseluruhan soalan tersebut, keempat soalan. Sambil tu, okey, kalau dibenarkan untuk menulis, mencatat, okey, terus catatkan sekiranya mungkin bila kita terbaca kan, Betul. sesuatu telah terfikir di terlintas di fikiran kita, benak fikiran kita kan. Okey, mungkin kita dah ingat, kita catat dulu. Sedikit kata kunci di soalan tersebut lah. Betul. Supaya membantu kita ketika menjawab soalan nanti. Okey, dan nasihat saya, bila kita dah baca keseluruhan soalan, kita tahu soalan mana yang kita yakin dapat menjawab dengan baik. Yang betul-betul kita ingat dan itu kita pasti jawapannya adalah betul. Okey, jadi pilih untuk menjawab soalan tersebut dulu. Okey, jangan kita pergi jawab soalan yang sukar. Oh, ni perlukan masa lama, kita nak jawab dulu. Terlupa pula nanti. Ya, betul. Jadi pembahagian masa itu sangat penting ya, Luqman. Okey, baiklah. Yang pertama, kenal pasti kehendak soalan lah. Jadi bila kita dah review, okey, dah yakin soalan mana yang kita nak jawab dulu. Walaupun kita yakin, kita kenal pasti kehendak soalan. Okey, nanti Betul. soalan minta betul atau salah dengan dalam perkataan untuk ditulis, tapi kita tertanda tik ataupun pangkal. Kan dirugi kat situ, betul kan? Jadi kenal pasti kehendak soalan, baca apa dia punya arahan, ciri-ciri ke, urutan langkah kerja ke. Okey, jadi kita perlu dilihat di situlah. Okey, kemudian jawapan ditulis pada ruang jawapan. Jangan tersasar pula pada ruangan pemeriksa kan. Okey, jadi tulis pada ruang jawapan. Biasanya ruang yang diberikan memang cukup untuk kita menjawablah. Jadi sekiranya ada formula, contohnya sekali soalan melibatkan soalan pengiraan dalam kesawanan, okey, kita perlu ingatlah formula tu. Jadi bila kita dah baca sampai ke akhir soalan tu, catatkan dulu. Okey, baik. Okey kan. Takut nanti kemudian nanti tak ingat kan. Okey, apa formula dia kan, dah jawab soalan lain, lupa pula. Okey, sebab tu masa kita preview semua soalan tu, okey, tuliskan formula. Tulis siap-siap cikgu. Tulis siap-siap. Okey, jangan supaya kita tidak terlupalah. Okey. Jadi kemudian apa yang penting, ingat semua kerja amali dalam MPKK. Okey, kerana pelajar ini ada kertas 2. Kertas 2-nya ialah di sekolah untuk calon-calon SPM, reka bentuk grafik digital ni, kertas 2 mereka dijalankan semasa di tingkatan 4 dan tingkatan 5, Luqman ya. Okey, sepanjang tempoh tersebut mereka banyak melakukan kerja-kerja amali lah. Dan mereka ada folio mereka sendiri. Jadi sebenarnya soalan-soalan dalam SPM, pentaksiran SPM ini sebenarnya menguji kembali apa yang mereka telah lakukan, okey, supaya mereka dapat imbas semula proses-proses ataupun kerja-kerja yang mereka lakukan semasa di tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah untuk memenuhi modul tersebut. Okey ya. Baiklah Luqman, jadi itu antara seberingkas pesanan saya punya tips lah untuk calon-calon SPM kita. Jadi apa-apa pun kita mestilah bertekad cemerlang. Okey, kita mesti bersedia, yakin pada diri kita. Okey, insya-Allah kita boleh dapat menjawab dengan baik dan boleh skor A. Amin. Plus, bagus kan? Okey. Semoga murid dapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini ya Luqman. Okey, Cikgu Halim. Jadi itu 4 pesanan ringkas kepada murid-murid yang akan mengambil mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Walaupun 4, tetapi jikalau kita gunakan dengan baik, kita boleh menjawab soalan dengan baik. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Abdul Halim bin Awang yang sudi bersama dengan kita hari ini, juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Ilda, dan kepada murid-murid yang menonton pada ketika ini. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Luqman Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.
TV KPM